Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada hari ini kita dapat bertemu dan mengadakan sedikit kursus dan ta'limat berhubung dengan manasik perjalanan ataupun tata cara untuk kita melakukan ibadah umrah. Sebelum saya nak mulakan ataupun saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya difahamkan sebahagian besar yang akan menyertai jemaah ini ialah daripada golongan yang pertama kali. Jadi saya nak mengingatkan, yang pertama, jangan bimbang dan jangan susah hati. Jangan takut. Kursus ni saya pernah buat setengah jam sebelum naik kapal terbang. Pun kita pernah buat, jangan bimbang. Di Madinah kita ada 3 kali lagi kursus, dan setiap hari kita ada kelas pengajian. Jadi sepanjang berada di Madinah, apa sahaja persoalan berkaitan dengan ibadat, hukum hakam, permasalahan, termasuk juga soal perjalanan, soal pengurusan, termasuklah nak tanya tang mana jubah murah, nak beli kurma di mana, nak makan nasi Arab sedap tang mana. Semua itu diberikan layanan 24 jam. Jadi tuan-tuan bukan survive sendiri, bersama dengan saya hari pertama hinggalah hari balik. Jadi kalau tak faham, terlupa, tersalah, tersilap, perlukan bantuan, pertolongan, khidmat nasihat, ruang runding cara, sentiasa boleh berhubung terus dengan saya di Madinah dan di Mekah. Jadi antara perkara yang menimbulkan ketakutan, dia bayangkan umrah ni payah, dia bayangkan umrah ni susah, nak kena ingat banyak, nak kena hafal banyak, nak kena faham banyak. Sebenarnya tak pun. Kalau saya cerita kat tuan-tuan, umrah ni pergi tawaf 7 kali, sa'i 7 pusingan, gunting rambut, habis umrah ni apa dia? Pergi tawaf, pusing 7 kali, lepas habis tu pergi sa'i 7 kali, kerak rambut sikit, habis. Itu umrah. Semudah yang kita dengar. Dia tidak ada melontak, dia tak ada wukuf, dia tak ada bermalam di Muzdalifah, dia tak ada apa yang kita tengok orang buat haji tu, dia tak ada. Umrah ni ialah asalnya perkataan umrah itu daripada ziarah, melawat. Saya ingat kalau tak pakai ni pun dengar tu. Lagi clear kan, pasal yang ni dia macam suara berantu lah. Kan, umrah ni kita pergi Mekah, ziarah. Itu asalnya. Kemudian kita buat beberapa ibadat yang bersifat khusus. Nanti saya terang. Baik. Saya akan pergi secara ringkas, dan saya akan buka lebih banyak kepada sesi soal jawab lah, supaya tuan-tuan yang lepas saya cerita sikit, kemudian mungkin ada beberapa perkara yang tak jelas, yang mungkin keliru, kita boleh bincang sama-sama. Baik. Yang pertama,
apabila kita nak pergi Mekah atau Madinah, kita kena pastikan di mana kita akan masuk dulu. Di mana kita akan masuk dulu. Okey, kalau kita ada slide ni, saya boleh tunjuk macam mana yang ada dalam kita punya slide yang saya sediakan itu. Kalau kita ada LCD ni tapi ada sedikit masalah, kita tak boleh tayangkan. Tapi tak apa. Boleh dengar dan kita boleh imagine lah. Okey, baik. Pertama, saya difahamkan bahawa trip kita ini akan masuk ke Madinah. Saya difahamkan. Saya pun macam tuan-tuan jugalah. Bukannya tahu apa. Kan? Saya difahamkan kata kita akan masuk Madinah. Apa beza masuk Madinah dengan Mekah ni? Saya bangkit sikit. Pertama, bagi orang yang pergi ke Mekah, dia kena tahu dia masuk Mekah dulu atau dia masuk Madinah dulu kerana dia berkaitan dengan miqat. Miqat ni apa dia? Miqat ialah tempat untuk berniat. Yang tu clear? Clear. Okey. Kalau kita takdir Allah masuk Mekah dulu. Apa makna masuk Mekah dulu? Kapal terbang tak turun di Mekah. Kapal terbang dia turun di Jeddah. Okey? Dia turun di Jeddah, selalunya akan naik bas. Akan naik bas pergi ke Mekah. Lebih kurang 1 jam. Bas lebih kurang 1 jam. Okey? Kalau kita masuk Mekah dulu, kita akan niat umrah di atas kapal terbang. Sebab kapal terbang daripada Malaysia ataupun Asia, dia akan lintas miqat. Namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Tak payah ingat, tak payah hafal, tak payah susah hati sebab kapal terbang akan habang. Jadi kapal terbang akan habang. Dia dah tuan-tuan yang nak pergi buat umrah, boleh niat dah ni. Pasal kita dah lintas lalu ke atas Qarnul Manazil. Kalau dia tak habang pun, ada skrin depan kapal terbang tu, dia tunjuk Qarnul Manazil. Jauh mana Qarnul Manazil dengan Mekah? Lebih kurang 94 kilometer. Sejam nak sampai lah. Tang tu faham lah? Okey. Apa nak buat? Bila kita sampai tang tu, kita kena niat. Kerak kuku, gunting rambut, mandi. Yang amalan-amalan sunat tu nak buat tang mana? Tentulah tak boleh buat atas kapal. Kita buat di Malaysia tu. Di Penang ke, di KLIA ke, di mana ke, kita kerak kuku siap-siap, kita gunting apa yang patut, bulu ketiak, bulu kemaluan apa semua dah siap dah. Pasal apa nak duk kerak semua ni, nak duk kena apa semua ni, pasal sat lagi bila masuk saja pantang larang, tak boleh dah. Jadi kalau boleh, mandi sunat. Mandi sunat. Lepas tu buat apa lagi? Mandi sunat. Kita pakai minyak wangi. Orang perempuan pun boleh buh sikit-sikit, buh minyak rambut, segak apa semualah. Sebab lama nak duduk dalam ihram. Boleh? Okey. Dulu azab teruk. Saya cerita, pasal tu kita tak mau. Saya tak mau tuan-tuan semua
terseksa macam saya. Saya akan cerita pengalaman. Dan jemaah mesti lawan. Tak mau dianiaya. Ni tengok. Bukanlah dianiaya. Tak baik kata dianiaya pula kan. Okey. Dia pun macam ni. Sat no. Tuan-tuan bayangkan, dulu kita mai daripada Siak no, kita mai daripada Penang. Dah naik bas kan? Lama mana agak-agak sampai KLIA? 5 jam. Ni daripada Penang ni. 5 jam. Sampai di KLIA, tuan-tuan bayang tengok. Duduk pula 7-8 jam lagi nak naik kapal terbang. Naik pula ni, bukannya berhenti mana Saya biasa lalui benda ni. Naik bas. Tapi saya mujurlah, tak pernah naik bas ni, naik kapal terbang. Naik bas daripada Kangak ke Penang ke, berkeduk sampai di KLIA. Sampai di KLIA heret beg pula tunggu. Nak check in naik kapal terbang. Kapal terbang pergi Mekah 8 jam. Sampai di Mekah naik apa pula? Naik bas pergi mana? Kalau pergi Mekah tak apalah, sejam ya. Nyaheret pergi Madi 8 jam pula. The same day. Artinya 7 jam daripada Penang pergi KL. KL naik kapal terbang pula 8 jam. Tak mandi, tak masuk bilik air dengan baju tu. Naik pula bah Pino Madinah 8 jam. Bilik hotel Madinah tu lah baru tuan-tuan jumpa tempat yang boleh duduk buang baju tukar. Terus lah. Dahsyat. Kesianlah kat orang tua-tua. Berapa jam? 8 campur 8 campur 8. 24 jam. Sehari semalam. Boleh bayang atas bas naik kapal terbang, turun kapal terbang naik bas. No more. Kita tak mau. So kita buat apa? Sama ada dua. Kita masuk Mekah dulu. Itu yang terbaik. The bestnya masuk Mekah. Pasal kita bagi selesai umrah. Mau nak sakit ke, nak cirit ke, nak demam ke, nak masuk wad ke. Selesai dah di Mekah. Pengalaman bila masuk Madinah ni, dia pulun di Madinah, dia struggle di Madinah, dia collect rebah. Dia tak dan pergi buat umrah. So sebab itu saya kata, kalau kita punya trik ni masuk Mekah Madinah dulu, jangan terkejut. Dia semangat pulun, baguslah. Dia semangat pergi sembahyang. Dia semangat pergi cari jubah. Dia semangat pergi meronda. 5 hari tu. Hari kita nak pergi Mekah, tak sakit tekak. Kata, seram sejuk lah. Dia buat tak larat. Dia buat demam. Ni, kita, hak tujuan kita, hak betul, mai berhabis 7-8 ribu ni, baru nak pergi buat ni. Hak betul ni. So, ni semua kena ada bimbingan yang tepat. Nasihat yang betul. Supaya kita boleh survive cantik. Baik, sekarang tuan-tuan. Sekarang kita masuk Madinah. Tak payah cerita panjang lah, kita masuk Madinah. Di Madinah, tidak ada apa-apa ibadah, melainkan salat dan masuk Raudhah. Yang di Madinah ni nanti saya akan bawa tuan-tuan. Kita akan pergi salat 5 waktu. Kemudian kita akan pergi apa? Raudhah, pergi Baqi', pergi Uhud, pergi semualah. Ziarah, berjalan, semua ni. Tak ada apa. Okey? Madinah lebih tenang, selesa, damai. Madinah ni dia tersusun, bandar yang tersusun. Masjid dia pun fully aircon. Dan memang teratur. So Madinah ni tak payah susah hati. Okey.
Nanti di Madinah saya akan terang, saya akan cerita kat tuan-tuan macam mana perjalanan Madinah apa semua ni, no problem. Sekarang tuan-tuan kita nak pergi Mekah. Bila kita nak pergi Mekah, oleh kerana kita daripada mana? Madinah. Abaikan Qarnul Manazil tadi, tak ada kaitan dengan kita dah. Pasal yang tu untuk orang nak pergi Mekah terus. Oleh kerana kita ni daripada Madinah, kita akan berniat di Bir Ali. Bir Ali ni ialah tempat untuk kita turun salat sunat ihram. Ataupun bagi orang laki-laki dia nak tukar pakaian ihram. Jadi di KLIA tu pakai macam saya pakai sudah lah. Macam tuan-tuan pakai ni. Dia tahu saya nampak ada yang pakai dah tu. Yang pakai dah daripada KLIA tu geng yang nak masuk Mekah. Kita yang nak pakai ni nak pakai buat apa? Nak masuk Madinah. Takat tu ada soalan. Takat tu dulu. Ada soalan? Kita belum apa-apa lagi ni. Okey. Jadi sekarang ni saya umumkan kepada tuan-tuan, kita akan bergerak ke Madinah. Menaiki speed train 2 jam sahaja. Daripada Madinah pergi Mekah. Sekarang kita akan pergi Mekah. Jadi yang wanita apa semua pakai pakaian macam biasa. Yang lelaki hendaklah bersiap sedia dengan pakaian ihram. Okey. Amalan-amalan sunat ketika di miqat, mandi. Nabi SAW akan mandi, kemudian Nabi akan kerak kuku, gunting, potong, cabut bulu-bulu dia badan ni, bulu ketiak, bulu kemaluan, apa semua ni, macam kita nak pergi sembahyang Jumaat tu. Semua itu sunat. Lepas tu lelaki memakai wangi-wangian di badan. Minyak atar tu, minyak wangi tu, sapu di kulit. Bukan di kain ihram. Lepas tu dia pakai tak apa. Dia jangan kain ihram tu dia pergi spray. Itu tak boleh. Dia pakai di badan, dia sapu. Contoh macam ni, dia sapu. Lepas tu dia pakai. Melekat di kain. Tak apa. Melekat di kain tak apa. Sampai habis. Boleh? Okey. So, tuan-tuan. Bila kita sampai di miqat, kita salat 2 rakaat. Sunat. Tuan-tuan boleh buat sunat ihram, boleh tahiyatul masjid, boleh sunat apa pun boleh. Kalau kita sampai pagi, sunat duha. Jadi dia dah, jadi tuan-tuan boleh niat sekali lah. Semayang sunat ihram tu, dalam semayang duha tu, dalam tahiyatul masjid tu, dalam wuduk tu, semua boleh gabung. Clear? Okey. Lepas sahaja daripada miqat, kita dah pasang niat. Sahaja aku niat umrah apa semua ni, maka bermulalah pantang larang. Tidak boleh memotong kuku, menggunting rambut, memakai pakaian berjahit. Semua yang ada dalam nota kita tu, semua kita tak boleh buat. Baik. Lelaki tak boleh pakai kasut bertutup. Mesti pakai kasut yang nampak jari. Dalam bahasa mudahnya, slipper lah. Dia tak boleh pakai kasut. Yang orang perempuan tak ada masalah bab pakaian ni. Kecuali dia tak boleh sarung tangan dengan tutup muka. Duduk dalam kereta api tu, banyakkan bertalbiyah. Setakat itu ada soalan? Ya. Kita nak etapi sampai dekat Bilali tu kan? Tak, kita sebelum kita akan pergi Bir Ali, lepas tu baru kita pergi ke speed train tu. Pergi Bilali. Nak bas lah. Sebab kita kalau naik speed train tu terus pergi. Terus pergi.
Orang kata daripada hotel Madinah tu lah. Kita akan naik bas dulu. Pasal kita akan pergi ke stesen. Oh, okey. Okey. Nah. Kita akan lalu kita akan niat di miqat lah. Di miqat. Masa ingat miqat tu kita akan sampai dulu. Tak jauh. Bas. Ya. Ya. Naik kereta api ni bawa diri je. Beg apa semua naik bas. Yang berkaitan dengan ibadat tadi jelas, apa yang kita nak buat di miqat, iaitu kita buat amalan-amalan sunat yang boleh. Kalau yang tak boleh tu kita buat siap-siap di hotel. Dapat? Selepas daripada itu kita niatlah di miqat. Miqat ialah tempat untuk kita berniat. Jarak Madinah Mekah ni sama macam Kedah KL, Perlis pergi KL lebih kurang 480 km macam tu lah. Dapat? Okey. Now kita dah bergerak. Soal perjalanan, soal apa semua tu nanti tuan-tuan boleh dapat detail. Saya akan fokus kepada manasik dulu. Manasik ni makna kepiat nak buat umrah lah. Okay, sekarang kita dah sampai di Mekah. Bila sampai di Mekah, tuan-tuan semua akan masuk dalam bilik dan turun. Kita akan bergerak menuju ke Masjidil Haram. Okey? Bergerak menuju ke Masjidil Haram. Cuma bagi wanita yang ada masalah berhubung dengan uzur syar'i, yang ini berkaitan dengan masalah haid, jika dibimbangi waktu dia nak melakukan ibadah itu datangnya haid yang menyebabkan dia tak boleh nak melakukan tawaf, dia boleh dibenarkan untuk niat bersyarat. Niat bersyarat. Iaitu dia sebut jika datang dia niat umrah ihram, jika datang haid maka dia halal. Dalam erti kata kalau dia sampai di Mekah nak melakukan tawaf, lepas tawaf tak barah. Sebab sa'i tak perlu suci. Dapat? Takut bila dia niat macam tu, sahaja aku buat umrah, niat ihram, masuk Mekah, dia tak boleh tawaf. Bila dia tak boleh tawaf, dia akan duduk dalam pantang larang tu sampai apa? Sampai habis dia punya haid, dia boleh pergi tawaf. Lama. Jadi kita nak clearkan dia. Dapat? Baik. Yang ni dia panggil niat bersyarat. Bila dia niat macam tu, datang uzur pada diri dia, dia boleh keluar. Dia dah tak terikat lagi dengan pantang larang. Lepas tu bila dah suci, dia pergi, kita akan bawa dia untuk niat di tempat yang lain pula. Dapat? Ada soalan? Ya. Kalau macam lelaki pun nak niat bersyarat. Lelaki tak perlu. Melainkan kalau dia ada masalah kesihatan yang dia rasa dia risau jika dia sampai nanti dia ada masalah kesihatan, dia tak boleh, contoh, dia ada masalah kesihatan yang serius, dia sampai di hotel, dia collapse, dia rebah. Bila dia rebah, dia kena pergi dia masih dalam ihram. Bila yang dia nak keluar ihram? Bila dia keluar hospital, dia pergi tawaf, dia pergi sa'i, baru dia habis. Jadi panjang lah. Jadi untuk lelaki yang normal, yang tak ada masalah kesihatan, yang tak ada kebarangkalian untuk menghadapi sebarang masalah, tak digalakkan untuk niat bersyarat. Niat bersyarat ni bagi orang yang ada kes-kes yang bermasalah. Sebab tak nak dia berada di dalam ihram dalam tempoh yang lama. Dapat? Okey. So kita niat macam biasa. Kita pun dah mula. Ya. Anak dia ni dia orang asma lah kira masalah. Dia asma yang terkawal lah kot.
Alhamdulillah. Okey. Kalau dia risau, kalau kena risau agak boleh jadi makin teruk, tak apalah dia niat bersyarat tu. Maksudnya kalaulah datang sakit, dia sebut kalaulah datang sakit maka halal lah saya. Menyebabkan kalau mai sakit tu kat dia, kita terpaksa wadak dia ke, kan? Sebab kalau dia tak wad, dia boleh buat. Masalah ni masuk wad tu kita tak tahu berapa hari nak. Sebab ada kes jemaah yang sampai masuk wad kena PICU lama, kan? Jadi panjang lah. Kita tak mau bagi tempoh lama, kan? Sebab bila lama ni dia terikat dengan pantang larang tu. Tak boleh hok nu, tak boleh hok ni. Susah dia, kan? Sebab dia keluar daripada pantang larang tu selepas selesai. Macam mana dia nak keluar kalau dia tak selesai? Itu yang kita nak bagi pengecualian tu, bersyarat tu. Mai masalah tu kat dia, dia keluar. Tapi dia kena sebut masa dia niat tu. Baik. Ustaz, dia kata saya terlupa nak niat. Naik kereta api sampai dekat ni, aku niat tahu tadi. Dia sebenarnya dah ada qasad lah. Dia pakai ihram, dia pergi masjid apa semua tu, cuma mungkin dia tak sebut. Jadi don't worry. Jarang orang pakai ihram pergi tempat miqat apa semua tu tak ada niat. Melainkan tuan-tuan tanya mai mana kita pergi mana kita? Tak pergi Mekah. Buat apa dah? Kalau dia blur, dia tak tahu sampai tahu tu memang beratlah. Tapi sebenarnya jangan keliru. Nawaitu tu hanya lafaz untuk menguatkan bahawa dia nak pergi buat umrah. Tapi itu bukan niat. Niat ialah apa yang dia qasad, dia nak buat di dalam hati dia. Dan sudah pasti setiap orang mesti ada niat. Okey? Sebab ada orang naik kapal terbang dengan saya, dah turun di Jeddah, dia kata, saya tadi ustaz niat tak tahu atas kapal terbang. Sedang tak? Sedang. Dia gerak saya bangkit tidur. Cuma saya tu tak perasan. Sebab nak sampai tu tak lama. Sejam sebelum nak landing, barulah kita ni niat kalau kita naik kapal terbang masuk Mekah dulu. Kan? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok macam setengah orang, dia pakai kain ihram, dia pakai t-shirt. Sebab apa? Sebab lagi selesa pakai t-shirt. Jadi bila dia nak niat tu, baru dia buang t-shirt, dia pakai kain ihram. Pasal yang betul-betul kena pakai kain ihram tu lepas pasang niat. Sebelum tu tak apa lagi. Okey. Jadi tuan-tuan kena ingat tak pantang larang tu? Kena ingat lah. Tak boleh memakai wangi-wangian. Tak boleh pakai pakaian berjahit apa semua tu. Kan pantang larang tu. Ustaz, kalau nak minum ayam oren, boleh ke tak? Ayam oren, makan kek, ni semua ada bau, ada flavor. Yang tu tak termasuk. Kita pergi bilik ayam, kan? Ni semua ni duduk hotel depan masjid, Zam-Zam Tower. Hotel yang 50 meter. Hotel ni yang tuan-tuan nampak bangunan besar. Saya tidak suka hotel ni. Sebab hotel ni bahaya. Dia, orang selalu cerita, siapa yang buat dosa tak nampak Kaabah, tak jumpa Kaabah. Tapi hotel yang tuan-tuan buat ni, tuan-tuan tak payah risau tak nampak Kaabah. Yang tuan-tuan kena risau, tak jumpa lift nak naik ke bilik. Kan? Sebab dia punya lift tu berbeza. Kadang-kadang lift tu dia akan turun terus pergi ke mall. Pasal hotel ni dia satu bangunan dengan pasaraya. Pasaraya besar tu, bukan pasaraya kecil. Tarah Geni Plaza tu. Semua ada, bukan takat kurma saja. Kain baju bukan brand lekeh-lekeh ni, bukan brand pasar malam ni. Semua standard tu. Jadi bawa duit banyak-banyak. Aiskrim Baskin Robin, bukan aiskrim palik kot kangak tu. Kan? Starbucks, semua ada dalam bangunan tu. Kan? Lepas-lepas tawaf boleh kena caramel macchiato sambil view Kaabah. Kan? Memang ada dalam bangunan tu. Ada KFC, ada
ayam saja 10 jenis ayam. Ada Burger King, ada KFC, ada apa segala McDonald's, segala semua duk ada dalam tu. So, tak ada masalah. Kan? Lapak-lapak tawaf, pergi kena dulu KFC. Tawaf balik mai. Kan? Jalan kaki di depan tu je. Okey. Jadi sekarang ni kita masuk ke hotel, tuan-tuan pergi bilik ayam. Mandi, bersihkan diri, refresh. Nak beruih gigi, tak apa. Nak sabun, tak apa. Nak shampoo, tak apa. Sebab yang ni bukannya wangi-wangian untuk bersedap-sedapan. Tapi yang ni ialah untuk kegunaan pembersihan. Selalu orang tanya ni, ustaz, dia kata sabun ni ada anggur, ada limau nipis. Boleh tak? Bau dia tu. Tak apa. Jangan pergi ambil duk spray ke baju. Boleh? Orang lelaki-lelaki masuk bilik, kalau dia selum kain pelekat tak boleh. Tapi kalau dia pakai kain pelekat kot luar, boleh. Kain pelekat, tuala, boleh. Kalau dia nak tidur sat, kalau dia dan lah tidur sat, dia tidur, tapi jangan dia selimut semua. Pasal kita takut dia menutup kepala. Takat tu dah soalan. Yang ni kita dalam pantang larang ni, kita tak pergi buat umrah ni. Ada soalan? Dia pakaian bercantum. Baju, t-shirt, seluar. Orang lelaki-lelaki lah. Kain pelekat, tak boleh pakai kot dalam. Salum tak boleh. Kalau dia pakai kot luar tu tak apalah. Kain pelekat memang jahit lah. Ataupun kain pelekat. Kain pelekat jahit tak apa, tapi jangan dia pakai. Kan setengah orang dia biasa masuk bilik ayak. Dia bisa sampai rumah dia, dia buang seluar, dia pakai bilik. Mereka. Tak apa lah. Jangan takut. Kalau pakai pun jadi macam mana? Londeh buang. Dia pakai. Oi! Lahiram! Allah. Londeh buang. Cepat-cepat. Tak kena dam. Tapi kita pakai. Ni, tak boleh ni. Biar pergi ya. Yang tu baru dia kena. Yang mana tuan-tuan tersilap, tersalah, terlanjur, terlupa, apa segala lah, segera buang, berpatah balik ke pangkal jalan. Tak ada masalah. Kan? Yang kerak kuku tadi, kalau kata tuan-tuan jenis duk gerik-gerik kan, dia jenis duk main gerik. Dia gerik-gerik ni, yang sebelah tu tampak bagi tangan tu. Kan? Dia pun tak apa. Artinya benda-benda yang tak sengaja dimaafkan. Boleh? Tuan-tuan nak pakai tisu pelembap muka pun boleh. Nak refresh kan. Hotel kadang-kadang hotel ke kapal terbang bagi boleh gunalah. Pasal yang tu tidak ada masalah. Boleh? Okey, selesai. Ada soalan? Ni nak berjalan pergi Mekah, nak berjalan pergi Masjidil Haram. Yang tu semua dimaafkan. Luruh rambut, kita mandi tengok luruh, kita tidur tengok di bantai, yang ni semua tak ada masalah. Yang betul-betul pergi duk cabut, pergi duk main, pergi duk tarik, pergi duk gini. Ini tak boleh. Kadang-kadang dia tidur-tidur kan, dia tengok, Allah, banyak lain dah habis lah ustaz oi. Yang guguk ni memang luar daripada kawalan. Dimaafkan. Dia kalau dapat. Ini juga soalan yang bagus. Di antara kekeliruan jamaah ialah dia menganggap segala yang luruh dengan sengaja cabut. Dengan sengaja cabut. Jadi yang lekat di tudung yang gatal, ini setengah. Awak makcik, gatal. Garulah, sagi luruh. Yang ni semua tak termasuk dalam perbuatan yang disengajakan. Jadi tak ada masalah. Yang buang di tudung, lekat di anak tudung apa semua tu, dimaafkan. Dia tak buang tapi sebenarnya luruh tak? Cuma dia tak nampak ya. Tak nampak biar pergi ustaz. Yang tak boleh kalau nampak. Luruh ke tak? Luruh.
Yang pentingnya lu buang, tak ada masalah. Pergi bilik air, mandi, shampoo, keluar. Tak biarlah. Tak ada masalah. Dia bukan pergi ambil gunting. Nah. Baik. Jangan kita sempitkan benda yang tak rigid. Baik. Next. Ada soalan lagi? Sebelum saya nak bergerak ke apa? Ke Kaabah. Okey. Okey. Now kita bergerak ke Kaabah. Berjalan ke Kaabah, tuan-tuan masuk ke Masjidil Haram, kita nampak Kaabah ada doa dia. Nanti kita akan bekalkan. Kalau saya sebutlah ni, tuan-tuan akan lupa. Nanti semua doa-doa ketika melihat Kaabah, ketika berada di Bukit Safa, di Bukit Marwah tu, semua kita akan bagi pada tuan-tuan. Sementara ada sebulan, 2 bulan lebih ni, tuan-tuan boleh hafal lah. Kalau tak boleh hafal pun boleh tengok di telefon tu. Ini juga sunat. Maksudnya kalau tak baca pun tak berdosa. Dapat? Okey, sekarang kita dah mula nak tawaf. Bagi lelaki, dia pakai pakaian ihram tu, dia tutup. Jangan buka lagi. Jangan buka lagi belah kanan tu. Buka belah kanan ni kita panggil iltiba'. Tak payah lagi. Okey, so sekarang saya akan bergerak, tuan-tuan. Tuan-tuan imagine. Sebab kita tak ada slide ni, tuan-tuan imagine ha. Okey. Sekarang ni kita akan bergerak. Kita akan bergerak pergi ke tawaf. Semua jamaah kena ingat bahawa tawaf ini dia bermula di Hajarul Aswad. Kita mula di Hajarul Aswad. Jadi kalaulah kita kata ni Hajarul Aswad, tuan-tuan duduk di sini. Dia tak apa kalau tuan-tuan terlebih sikit boleh, tengah sikit boleh, belakang sikit boleh. Pasal yang pentingnya sudut Hajarul Aswad. Jadi kita duduk. Orang lelaki dia mula buka lah. Dan pastikan sepanjang tuan-tuan bertawaf, bahu sebelah kiri ke arah Kaabah. Jangan duduk melilau. Dia kena pasti yang ni. Dia tak boleh berpusing. Yang ni kena straight. Jadi tuan-tuan pusing macam tu lah. Nampak? Boleh? Jangan duk. Kalau lah kata orang main beratur, pum. Jangan duk bergaduh lagi. Ni. Oi, sekejap aku buat. Tak. Bila dah beralih macam tu, cepat-cepat tuan. Pusing. Tapi kalau tuan-tuan pergi pusing macam tu apa semua, habislah pusingan tu. Baik. Now, tuan-tuan sekarang ni dah bergerak. Angkat tangan lah. Tak boleh dah nak picum tu kan. Kita angkat tangan. Angkat belakang. Kan. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Angkat. Tak payah duduk. Tak payah. Tak ada dalam amalan Nabi. Amalan Nabi hanya diangkat isyarat ya. Okey? Ada yang kata cium pun tidak ada nas yang sebut. Tak ada dalil. Jadi kita hanya angkat Bismillah Allah. Jangan duduk tiru orang. Ni playing kiss pula. Bye. Dia ketui batu. Dia tak ada manfaat apa. Kita buat itu mengikuti sunnah. Ada orang kata ada peluang nak pergi cium Hajarul Aswad. Tuan-tuan jangan susah hati. Kalau ada rezeki kita pergi. Jangan buat benda haram pasal semata-mata nak buat benda sunat. Kalau tuan-tuan ada peluang, lapang, rezeki orang bagi masuk, cium, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tak mencacatkan. Balik mai kampung, orang tanya, cium tak? Rugi korang lah umrah dah. Dia tak ada kaitan. Baik. Bismillah Allah. Sunat bagi lelaki untuk berlari-lari anak pada pusingan pertama, kedua dan ketiga. Dia lari-lari. Tapi semua ni tuan-tuan saya cerita teori lah no. Teori ni boleh habaq lah, praktikalnya tak jadi Dia bolehlah berlari-berlari anak. Adalah cerita berlari-lari anak ni.
Masa Nabi sampai di Mekah, orang-orang Mekah bagi tahu masa zaman Nabi, dia berkata, orang Madinah ni ada penyakit. Depa tu bawa penyakit daripada Madinah. Jadi Nabi kata, saat lagi bila kita masuk Mekah, lari. Nak habaq kata, sihat. Itu asal usul berlari-lari anak bila kita masuk. Dan ini hanya untuk tawaf umrah. Tawaf sunat tak gaduh. Sekali saya cerita tawaf sunat. Dan ni tawaf umrah. Tawaf masa kita nak buat umrah, kita pun berlari-larilah anak. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, di sini Hajarul Aswad. Biar tuan-tuan mai ke sudut ni tak ada apa, lari. Mai sudut yang ketiga ni tak ada apa. Mai yang keempat ni. Yang keempat sebelum apa ni? Sebelum Hajarul Aswad. Di sini ni nama dia Rukun Yamani. Rukun Yamani ni tuan-tuan disunatkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampailah ke Hajarul Aswad. Masa tuan-tuan duk tawaf tu, tuan-tuan jangan masukkan diri tuan-tuan ke dalam Kaabah. Jangan cross kok Hijir Ismail tu. Jangan pegang, sentuh Kaabah. Sebab kita punya syarat untuk tawaf luar daripada Kaabah. Kalau tuan-tuan pegang Kaabah atau sentuh Kaabah, sebahagian badan kita dah masuk dalam apa? Dalam Kaabah. Tak sah pusingan tu. Nampak? Okey. Tuan-tuan tawaf pusingan yang pertama sampai complete satu round. Bismillah, Allahu Akbar. Pusing yang kedua. Sampailah 7 pusingan. Dalam duk pusing tu, terbatal yang semayang, pi keluar ambil. Sat lagi mai sambung balik tang mana, berhenti. Tak ingat dah tang mana berhenti tadi. Mula balik daripada Hajarul Aswad. Pusing-pusing, pening, tak larat. Nak pitam, pi berhenti dulu, minum air zam-zam. Berehat dulu di tepi tu. Sat lagi mai sambung balik. Tak apa. Faham tak? Boleh? Pusing-pusing, tak ketahuan berapa pusingan. Tanya bini, dia kata sekali lagi abang. Hei, hang pergi ketahuan lagi. Aku kira ada 2 kali lagi. Tanya kawan sebelah. Hampa tu 6 kali lagi. Jadi tak tahu berapa. Macam mana tuan-tuan nak buat? 2 ke 3, ambil yang paling sedikit. Dan tak payah duk pi tambah. Tak ketahuan hala. Ada mereka duk buat pi tambah bagi jadi 8, bagi jadi 9. Tak payah. Kita hanya buat benda yang yakin. Jadi kalau tuan-tuan pusing ni. 3 ke 2? 2. Ambil yang paling sikit. Maksudnya ini ialah pusingan kedua. Ada lagi 5. Pusing pula awal-awal lah. 4 dah ke? 5. Ambil 4. Ambil 4 maknanya pusing lagi 3. Mudah. Apa sahaja yang berlaku tengah-tengah pusing, batal ke, apa ke, penat ke, berhenti, pergi selesaikan urusan tu, mari patah balik, sambung tang mana berhenti. Tengah-tengah duk tawaf orang qamat, berhenti, masuk sah, semayang, habis semayang, sambung balik. 3 rakaat, 3 pusingan, setengah berhenti, sambung balik tang setengah tu. Kalau kita wawah, kita boleh ambil daripada Hajarul Aswad. Setakat tu ada soalan? Ya. Dalam pusingan ketiak, kalau kita tak ingat apa yang baca,
Ya, tidak ada apa-apa bacaan khusus kecuali Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Sepanjang pusingan itu bebas. Tuan-tuan boleh baca Quran, tuan-tuan boleh zikir, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma a'ini ala, apa doa boleh baca. Dia tak ada bacaan riwayat yang khas. Bahkan boleh bercakap-cakap, bersembang-sembang. Tapi nak duduk bersembang apalah. Dan orang perempuan kena pastikan menutup aurat. Dia sebiji macam dalam semayang. Pakaian kena bersih, kasut yang kita nak jinjing sama, katalah kita bawa beg kan. Kita bawa beg, dalam tu ada kasut, kita pegang kasut kena bersih. Pasal tidak kita akan tak sah, pasal kasut ada najis, kita menanggung najis. Macam dalam semayang lah. Kain ihram kena bersih, kena tak ada najis. Orang perempuan pun pakaian dia sama. Kan? Ada wudu, menutup aurat. Cuma dalam semayang kita tak boleh bercakap lah. Tapi dalam tawaf kita boleh bercakap. Ya. Berhenti dan masuk dalam saf. Kita tengah-tengah duk tawaf tu, orang qamat. Azan dia tak kacau lagi, qamat. Bila qamat, dia automatik dia akan buat saf. Bila orang buat saf, masuk lah. Mayang. Kadang-kadang orang tolak kita temai tang ni sikit. Kita kena ingat lah kita berhenti tang ni, kan? Ataupun tak apalah sebab kita dah juga berjalan lah sebenarnya pergi situ tu pun. Lepas tu, habis sembahyang kita boleh continue, sambung. Ini tak berlaku sangat pada umrah, tapi dia akan berlaku ketika tawaf sunat nanti. Dan kita, saya ingatkan, yang paling afdal amalan di Mekah ialah memperbanyakkan tawaf sunat. Tawaf sunat ni macam saya, macam kita pakai ni semua, kita masuk, kita niat tawaf sunat 7 pusingan, habis. Masuk tiap-tiap kali pergi masjid, 5 waktu 5 kali kita buat. Boleh. Saya selalu anjurkan macam tu lah. Sama ada dia pergi awal sebelum sembahyang ke, atau lepas sembahyang, dia lepas zikir apa semua, dia pergi buat. Cuma sekarang ni, orang yang tak buat umrah tak boleh masuk dataran. Dia kena naik first floor. Saya tak tahulah bulan 1, bulan 2 mungkin dia ubah. Sebab lah ni terlalu ramai. Bulan 12 ni terlalu padat. Jadi dia nak kurangkan kesesakan tu. Siapa yang tak pakai ihram, artinya tak buat umrah, tak boleh masuk dataran tawaf. Hanya orang yang buat umrah saja dia benarkan masuk. Tapi kita tak pasti, pasal dia boleh berubah peraturan. Mungkin bulan 2, bulan 1, bulan 2 ni lapang, dia bagi semua masuk balik. Yang pakai biasa pun boleh masuk. Disunatkan juga bila kita sampai di rukun Yamani ni, kita sapu. Tapi yang ni pun macam Hajarul Aswad, terlalu ramai untuk kita pergi dekat. Tapi memang ada amalan sunat sapu, bukan cium, sapu. Di rukun Yamani di sini. Sapu. Okey, tapi saya bagi tahu praktikalnya kita tak mampulah. Pasal dia terlalu. Tuan-tuan pusing je bagi habis. Okey? Baik. Tak payah. Sunat. Yang istilah ni sunat. Dan tuan-tuan juga kalau kata lepas ni nak pergi tawaf naik skuter tu pun boleh. Naik skuter, naik tawaf. Di tingkat 2. Tingkat 2. Naik skuter tu pusing 7 kali. Boleh. Ya. Tak boleh. Dia akan suruh kursi roda, dia akan terus naik first floor lah. Dia tak benarkan masuk dalam dataran. Kursi roda boleh masuk dalam masjid. Tawaf tak boleh. Pasal dia nak elakkan. Dulu boleh masuk, tapi dah terlalu crowded. Okey, itu untuk tawaf. Ada soalan? Ah, 120 kot satu pusingan. Bukan satu pusingan. 120 sekali naik. Ada yang 2, ada yang seorang.
Saya takut tak ni kot tak. Taklah. Ha. Boleh naik. Ha? Boleh naik. Okey. Ada? Saya ingat 120 lah. Duit Malaysia kot. Pasal duit sana 100 rial kot. Tapi duit agak duit kita agak rendah. Agak rendah. Jadi kalau tuan-tuan tukar RM1,000, mungkin tuan-tuan akan dapat lebih kurang 800 rial ya, 700 lebih macam tu ya. Buat masalah. Jadi tuan-tuan mungkin akan rugi dalam RM200. Ha. Rukun yang mana ni? Pengecualian lah. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Okey, tawaf clear? Okey. Apabila habis tawaf. Tawaf ni tak ada isu sangat. Yang tu je. Apabila habis tawaf, tuan-tuan disunatkan melakukan beberapa amalan sunat. Pertama, tuan-tuan pergi minum air zam-zam. Ataupun tuan-tuan salat dulu boleh. Salat sunat tawaf. Di belakang maqam Ibrahim. Belakang maqam Ibrahim ni tuan-tuan boleh tahu kan, yang emas tu, dia ada satu sudut. Tuan-tuan salat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Qul Ya, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, Qul Huwallah. Habis semayang, pergi minum air zam-zam. Minum air zam-zam, basahkan kepala, basahkan badan, basuh muka. Okey. Lepas habis tu, keluar pergi ke sa'i. Sunat, sebahagian ulama mengatakan keluar ikut pintu Safa. Keluar ikut pintu Safa. Dia ada tulis pintu Safa tu, keluar ikut pintu tu. Sunat. Jadi tuan-tuan sampailah di bukit Safa. Sekarang kita nak buat apa ni? Sa'i. Sa'i ni 7 kali lari. Safa pergi Marwah lebih kurang 500 meter. 490 lebih macam tu lah. 500 lah. Tuan-tuan, daripada Safa ni, Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah. Safa, kita start daripada Safa. Kita berlari berjalan pergi ke Marwah tu 500 meter. Marwah mai balik Safa 500 meter. Sehari pergi pula. Tuan-tuan mesti habis di Marwah. Marwah ni last. Okey. Yang ni luas, bebas. Wanita tak perlu, wanita apa, laki-laki pun sama. Tak perlu ada wuduk. Tak wajib ada wuduk. Dan wanita yang haid juga boleh tawaf. Dan tuan-tuan boleh balik pergi hotel. Makan nasi dulu. Tengok, dia kata waktu makan ni, balik pergi makan dulu, sekejap lagi mai sambung balik. Atau nak sakit perut nak balik pergi hotel dekat, balik. No problem. Atau kalau tuan-tuan tak larat, tuan-tuan pergi duduk tepi tu dulu, minum zam-zam, semua makan kurma, sekejap lagi sambung. Kalau tuan-tuan tak larat, tuan-tuan ambil yang naik kereta roda tu, dia tolak. Pun boleh. Ada dia tengah-tengah tu. Okey, sekarang kita nak sa'i ni. Tuan-tuan naik, lelaki sunat naik ke bukit. Wanita tak payah. Bukit bukanlah bukit sangat, ada lah kot sikit naik batu. Menghadap kiblat belah tu. Kaabah lah. Okey. Kaabah. Kita masa semayang depan Kaabah, kalau mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata sunat tengok tempat sujud walaupun depan Kaabah. Depan Kaabah. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok depan tu, boleh. Yang tak bolehnya langut.
Ui, langit tu boleh tahan. Burung tak terbang pun tu. Betul orang tu kata. Tu tak boleh. Dia yang dalam sembahyang ni, yang haram, yang tak boleh kita tengok ni, atas, kiri, kanan. Tengok tempat sujud tu sunat, tengok depan boleh. Dapat? Ni ikut contoh tuan-tuan. First time tengok Kaabah ni, dia segala makneka perasaan dia bercampur baur. For the first time tengok ni. Dia duduk depan mata dia tu. Allah, dia tak tergambar dengan nak teriak, nak qiyau, nak meraung, nak apa semua. Dia macam mimpi tu, tak sangka tu. Nak boleh tengok Kaabah. Ni perasaan orang kali pertama lah. So dia kan, sebenarnya dia tak apa lah, bertenang lah kan, relax lah. Tapi yang ni perasaan orang beriman, biasa kan. Okay. Now kita nak sa'i. Naik, kita pun akan tengok Kaabah. Kita tengok Kaabah, kita abda'u bima bada Allahu bih. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara. Kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiit. Kita baca. Lepas tu kita baca. Banyaklah zikir dia tu. Saya akan bagi. Lepas tu kita doa. Doa. Setiap kali di Safa, di Marwah, doa. Jangan kalut. Baca doa. Dan jangan terikut-ikut dengan doa orang ramai. Doa kita ni. Minta sungguh-sungguh. Doa dalam bahasa Melayu. Minta kalau boleh. Baca. Mengadap. Safa buat, Marwah buat, Safa buat, Marwah buat. Lepas tu kita start. Bagi lelaki di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, dia suruh kita ittiba' balik. 3 mazhab lagi, tak, tutup. So tuan-tuan jangan pelik. Awak orang tutup, awak orang buka. Ada mazhab Syafi'i dia suruh buka. Mazhab Syafi'i suruh buka. Macam tawaf. Tapi 3 mazhab lagi dia kata tutup. Ni saya cerita supaya tuan-tuan faham pasal apa ada buka. Tang tawaf tadi semua buka kan. Tang sa'i ni tuan-tuan akan nampak. Ada yang tutup semua balik kain ihram. Ada yang buka. Yang ni pendapat mazhab. So kalau tuan-tuan buka ada orang main tegur. Tutup. Arab main tegur. Ke Pakistan main tegur. Tuan-tuan faham. Mereka mazhab lain. Kalau tuan-tuan nak tutup pun tak ada masalah. Boleh? Okey. Sekarang tuan-tuan pergi. Bagi lelaki, orang perempuan jalan macam biasa. Jalan macam biasa, pegang tangan, jalan macam biasa. Lelaki-lelaki dia ada green light. Sama macam Hajarul Aswad tadi pun ada lampu hijau. Lari sungguh-sungguh. Ini bukan lari anak, lari bapak. Bila dia sampai tang hijau tu, lari. How long? 100 meter. Hijau ni, pergi hijau ni. Jadi dia lari. Bila lepas hijau, dia kena jalan balik. Macam ni. Jangan dia semangat lari sampai aku. Woi, dah. Takkan ni ya. Saat lagi dia pusing balik kat tu, dia akan cross pula hijau, the same hijau tu sebelah sana. Lari juga. So, nampak? Faham tak? Bagi lelaki. Habis ya? 7 posisi. Sangat menguji ketahanan fizikal ketika sa'i. Kaki kita akan meleceh, akan pecah, akan sakit kerana tapak kaki kita tu memang akan bergeser dengan lantai yang keras tu sepanjang boleh kata 2.5 km lah. Saya ingat lebih kurang 3 km lah pergi balik tu. Agak jauh lah nak berjalan. Jadi tuan-tuan dalam tempoh edah ni cuba pagi-pagi tuan berjalan sikit kan, berlatih. Baik. Apa lagi sa'i saya nak cerita? Itulah. Tuan-tuan ada tambahan lah sa'i. Make sure cross the line. Yang dia tulis Safa start here. Mesti cross line tu. Baru cukup satu. Tuan-tuan tak boleh jangan mengecoh pula. Elok-elok nak sampai, tak ada lepas tuan-tuan hijau, U-turn. Sikit tak cukup, tak sah. Dia mesti lepas lampu hijau tu, tak naik bukit tak apa. Kalau naik bukit lagi selamatlah. Lepas lampu hijau tu, tuan-tuan U-turn tak apa. Ini punya semangat, tak ada lampu hijau. Dia kata lapang tu ni, dia U-turn. Tak sampai lagi pada border dia tu, maka tak sah pusingan tu. Jadi tuan-tuan tak cukup 7 lah. Dapat? Dia kena naik
Dia taklah sampai bukit sangat pasal dia ada line tu. Bukit tu dah lebih banyak lah. Bukit tu memang dah clear. Kan? Bukit tu kita laki-laki sunat dia naik tinggi tu dia doa. Dan memang Nabi diriwayatkan dia bersungguh-sungguh hingga ada sebahagian kata dia menangis berdoa. The best place, tempat yang terbaik untuk kita doa. Ramai orang saya tengok dia kalut. Sampai-sampai dia nak pergi cepat. Sampai-sampai dia nak pergi cepat. Dia tak ambil peluang. Setiap kali kita jejak tempat tu, bukan first saja. Kali pertama dia doa, lepas tu dia pusing ni. Tak. Setiap kali berhenti, doa. Itu dia jalan. Lepas tu adalah kiri kanan tu, kadang-kadang orang Arab dia bagi yang teh, yang kopi. Kopi dia tu, kopi Arab tu, tuan-tuan boleh minum. Kena kopi tu, boleh buat 14 pusingan. Baik berdengung. Ada soalan berhubung dengan sa'i. Sa'i dia tak macam tawaf, dia boleh pusing badan, dia boleh duduk rehat apa banyaklah dia punya. Dia kawasan dia no problem. Ada sa'i? Dia pergi balik satu kali. Tak, no. Safa, Marwah satu. Ada yang buat 14. No. Safa, Marwah satu. Marwah, Safa. So dia start Safa, dia akan habis di Marwah. Bila sampai di Marwah, dia kira cukup lah 7. In case dia tak ketahuan macam tadi, pusing main pusing bing, kan, dia tak tahu, ambil yang paling sikit. Dia sampai-sampai di Safa, Marwah should be ganjil, kan, betul tak? 1 Marwah, kan, Marwah akan jadi di Marwah 1, 3, 5, 7. Safa genap 2, 4, 6. Dia sampai di Safa, dia tak pasti dia 2 ke 4, maka dia ambil 2. Sebab dia tak mungkin 2, 3 pasal Safa mesti genap. Di Marwah dia mesti syok, dia mesti ragu-ragu dalam bilangan kan. Dia tak boleh sampai di Marwah, aku ni berapa? 2 ke 3? Mana boleh Marwah? 2, Marwah mesti ganjil, kan? So dia kena ambil yang paling sedikit lah. Kalau 3 ke 5 dia mesti 3. 3 dia main ke Safa jadi 4. Dapat? Dan saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, mustahil untuk kita bergerak secara kumpulan sampai habis. Jadi in case terpecah, terhilang, tersesat, tuan-tuan jangan duk buat pertemuan janji sulit nak berjumpa di mana-mana dalam kawasan masjid. Habaq kat depa kalau hang hilang pada aku, tak nampak aku, terputus ke mana ke orang ramai tolak ke apa ke, buat umrah, jangan gelabah. Buat umrah macam biasa. Kita dah ajak dah. Dah train dah semua, dah mengaji dah. Buat. Sat lagi kita siapa siap dulu pi balik. Pi balik hotel. Tuan-tuan habaq kita tunggu tiang ni nah. Tiang tu ada dalam Masjidil Haram 40 tiang yang sama. Lepas tu dia akan mulalah. Dia tunggu tiang tu. Tunggu tiang mana? Tiang ni. Aku tak tiang tu. Sama tiang. Jadi tak payah. Saya susah hati tu lah. Saya susah hati benda-benda macam tu pasal dia akan menyebabkan kita akan mengalami krisis nanti. Menjadi mula nak marah, mula nak apa semua. Balik hotel. Pasal apa? Tak pernah lagi lah orang sesat. Kalau dia ikut betul-betul. Hotel depan tu je. Dia keluar, dia nampak. Dia balik pergi hotel. Sekali lagi kalau mungkin isteri dia lambat, isteri dia pun yang duk jadi kelang kabut kalau duk lawan bercari. Bukan kita duk cari dalam kefor ni. Bukan duk cari dalam pesta Pulau Pinang. Cari dalam Masjid Haram berapa puluh juta manusia. So don't. Okey. Sampailah kepada the last stage. Rukun yang terakhir. Kita ada berapa rukun tadi? Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Dia ada 5 rukun. Tak buat ni tak sah. Pasal itu kita tak boleh langkau tau. Ustaz, kita sa'i dululah. Nampak sa'i lapang. Lepas tu sekali kita main balik tawaf. Tak sah. Pasal dia kena tertib. So, gunting rambut. Bagi wanita pergi balik gunting di bilik. Pasal sekali lagi kalau dia selok di Marwah tu, aurat masalah, balik pergi gunting. Sunat gunting untuk kita dulu, lepas tu baru kita gunting untuk orang lain. Kita ambil 3 helai gunting. Lepas tu kita gunting untuk rambut orang lain. Laki-laki
afdal, sunnah. Nabi doakan 3 kali bagi orang yang bercukur dan sekali bagi orang yang potong pendek. Jadi tuan-tuan ada pilihan. Sebenarnya dia potong sikit je. Tapi kalau tuan-tuan tanya Nabi, Nabi cukur habis rambut. 3 kali Nabi doa, Allahumma arham, ya Allah rahmatilah al-muhallaqin, orang yang cukur. Lepas tu sahabat tanya, kami kalau gunting pendek, Nabi sebut lagi muhallaqin, cukur. Nabi sahabat tanya lagi, kalau gunting pendek, muhallaqin, cukur. Lepas tu sahabat tanya lagi, kalau gunting pendek, wal muqassirin, dan orang yang gunting pendek. Jadi afdal kita cukur. Bercukur, bebaslah kita dari pantang larang ihram. Habislah umrah kita. So apa yang kita nak buat pada hari-hari yang berikutnya? Kita akan beri tuan-tuan buat tawaf sunat, semayang sunat. Pergilah tiap-tiap waktu di masjid. Oleh kerana hotel kita itu dekat, ada surau, imam dia Masjidil Haram. Muzakarah fatwa kebangsaan berkaitan dengan haji mengatakan dikira sebagai Masjidil Haram. Tapi tuan-tuan bayar 8,000, 9,000 nak pergi semayang surau tu tak badal lah. Pergilah Masjidil Haram. Hari Jumaat orang perempuan pergi. Jumaat pukul 12, jangan nak buat lagu Malaysia 11.45 baru pi. 7.45 tu eloklah masuk. 8.45 tu eloklah pi. Kan? Baik. Bukan selalu kita nak pi kan. Dia duduk sana. Tapi saya pelik orang boleh duduk sana. Allah Ta'ala bagi mungkin dia nak buang angin ke apa ke tak sangat. Dia banyak benda kita boleh semayang, baca Quran, kita boleh tawaf. Kan? Itu amalan kita lah. Baik. Lepas tu kita akan bawa tuan-tuan buat umrah lagi. 2 kali yang kedua kot. Saya ingat kali kedua, kali ketiga macam tu lah. Lepas tu kalau tuan-tuan nak pergi buat sendiri, cari teksi, pergi niat sendiri, balik buat lah. Boleh. Tuan-tuan boleh install Careem. Careem ni apa? Grab. Grab. Careem. Nanti saya akan ajak di sana. Install semua app nak masuk Raudah apa semua. Tak boleh cerita di sini. Nanti kita buat di sana. Bukan tuan-tuan nak pergi, saya pun nak pergi sama. Saya akan ajak tuan-tuan nak buat. Boleh. Habislah umrah. Tak apa. Kalau lupa minggu depan pun biar pergi lupa. Kita sembang lagi nanti. Di sana. Tuan-tuan boleh tanya apa yang nak tanya. Apa saja soalan, tuan-tuan boleh kemukakan. Dan saya akan cuba huraikan setakat yang saya mampu. Saya bagi tuan-tuan 5 minit, 6 minit untuk tuan-tuan aku nak flashback balik apa benda nak tanya. Mungkin siapa yang dah write up benda yang dia nak tanya, dia boleh tanya insya-Allahu ta'ala. Tuan-tuan clear tadi saya terang? Clear. Sebabnya kita boleh tunjuk ni dia akan nampak lagi clear. Tapi kadang-kadang tak tunjuk ni mungkin lagi clear pasal dia terus bayan dalam. Okay. Saya akan forward satu lagi nanti nota tambahan dalam grup insya-Allah. Jadi tuan-tuan ya. Kalau ada keperluan semayang dengan televisi, kita kena bawa sebenarnya kerusi yang sesuai. Kerusi. Okey. Kerusi roda, siapa yang nak bawa tolong inform awal. Kerusi roda, wheelchair. Sebab kita nak maklum pada airport. Jadi tak berahlah kita nak maklum pada airport supaya dia boleh serve kita dan kita boleh naikkan benda tu atas kapal abang. Dia boleh tagging apa semua. Tolong abang awal lah. Yang urus ni kepada Kak Yati ni tolong abang. Depan abang kat travel ni akan tahu lah macam mana nak buat. Di sana kalau kita nak pakai kerusi nak duduk, kita ada kerusi lipat. Tak bawa pun tak apa. Bawa duit je. Sebab kita boleh beli di sana banyak. Sana memang banyak kot kita nak ada heret. Ini payah. Kita beli di sana yang kerusi lipat tu berlunggu. Lepas tu kita nak balik, kita wakaf tinggal. Saya ingat lebih kurang dalam 30 rial macam tu ya lah. Kan? Daripada kita nak bawa ni kan. Ada juga yang bawa lah kali pergi beli juga. Pasal tinggal di airport. Tapi dalam masjid pun ada step-step. Tapi susah lah. Ya. Tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Benda tu kita simpan di mana? Boleh, tak ada masalah. Dia peraturan flight hanya melibatkan benda-benda yang bersifat membahaya macam cecair, benda-benda tajam macam tu, tak ada, dia tu je. Tak ada apa.
Tak ada beg dah, tak ada apa. Kalau tuan-tuan bisa pergi travel mana-mana, airport lepas. Peraturan Mekah sama macam airport lain. Tak ada masalah. Benda tu pun bukan ada cecair apa kan. Ada soalan? Banyak kita kurangkan sikit. Tuan-tuan fokus kepada tata cara ibadat dulu. Yang pentadbiran tu mungkin next. Ustaz, berkenaan dengan tahlul, Ustaz. Lepas kita dah habis semua hari kita nak tahlul. Kan ikut hadis tadi yang kata 3 kali. 3 kali Nabi doakan untuk orang bercukur. Tapi kebiasaannya anak tengok ni. Habis-habis dalam ni dia takut sebab duduk dalam patalarang. Jadi dia gunting dulu sikit syarah tu. Okey. Kemudian maksudnya dia dah selesai. Dia dah keluar daripada ihram lah. Dia dah keluar ihram dan kemudian baru dia jalan balik tapi hotel baru dia pergi kedai gunting dia pergi cukur. Okey. Dia bawa dah fadilat yang Dapatlah. Dapat. Dia okey. Sebenarnya syarat untuk dikatakan tahallul paling kurang 3 helai rambut. Maknanya siapa yang gunting 3 helai, dia kira dah tahallul, dah sah. Dia buat dulu sebab dia takut saat lagi ikut dia langgar. Sebenarnya benda ni keberangkalian tu taklah ada sangat. Pasal dia bukanlah jauh mana tempat dia nak bercukur tu. Lepas tu dia pergi bercukur. Adakah dia dapat fadilat tu? Kalau ikut pada zahir hadis tu sebenarnya dia gunting, dia tak cukur. Cuma saya harap mudah-mudahan dia dapat jugalah. Pasal yang dia cukur tu adalah selepas dia bertahlul. Yang dia bertahlul tadi bukan dia cukur. Dia bertahlul tadi dia gunting. Jadi selamatnya dia pergi cukur tu ya. Pasal yang bila dia dah gunting, dia dah habis selesai. Macam juga tawaf wada'. Saya dipahamkan tuan-tuan ni nak pergi Taif. Ingat, tawaf wada' ialah tawaf selamat tinggal yang bukan sunatkan, diwajibkan bagi orang yang nak keluar daripada Mekah, perjalanan dia lebih 2 marhalah. Siapa yang nak keluar daripada Mekah, lebih pada 2 marhalah, dia kena tawaf wada'. Jadi tuan-tuan yang nak pergi tawaf, nak pergi Taif tu kena tawaf dulu. Tawaf wada'. Tawaf wada' ni dia bukan masuk umrah, dia ibadat lain. Siapa-siapa saja pergi Mekah, nak keluar, nak tinggal Mekah, kena. Siapa-siapa tak kira. Bukan kata umrah saja, bukan kata haji saja. Dia contoh dia pergi ziarah kawan dia. Hello ni aku duduk main di Mekah ni. Dia pergi. Dia nak keluar Mekah, dia kena tawaf wada'. Tawaf wada' ni dia ada aturan dia, iaitu apa dia? Selepas kita tawaf wada', kita dah tak boleh pergi ke Masjidil Haram untuk salat dah. Kita kalau nak salat, kita salat di hotel. Sebab kalau kita mari balik salat di Masjidil Haram, berimam kat Imam Mekah, kita dah balik pada jadi orang Mekah. So, tuan-tuan bila dah tawaf, keluar. Tapi jangan ada setengah orang melampau. Tak boleh pergi beli ayak, tak boleh naik bilik, tak boleh tangkap gambar, tak boleh beli kasut, tak boleh beli makan. Dia tuan-tuan, tawaf wada' ni tawaf yang kita buat sebab kita nak keluar. Bila kita dah siap beg apa semua, tak main lagi. Tak main lagi. Ke kenderaan tak main ambil. Nak naik pergi duduk rehat di bilik, nak pergi tangkap gambar, nak pergi beli ayak, nak pergi bilik ayak apa semua tu, bolehlah lagi. Cuma tuan-tuan jangan melampau lebih sikit lah. Pergi shopping. Pergi mana ni? Mereka pergi mana? Tapi cari jubah, tukar jubah. Tak payahlah. Dah kita nak keluar lah kan. Itu je. Tapi benda-benda yang simple boleh buat lagi. Dia kata, Ustaz saya nak pergi tandas. Ustaz kasut cabut boleh nak pergi beli? Pergi lah beli. Kan? Cuma tawaf wada' ni, bila kita memang dah ready nak keluar. Tapi kalau mereka tiba-tiba habak terkejut terkempak, kita tak dan pergi tawaf. Tak.
berdosa. Dan tak kena apa-apa lah. Kan? Tawaf wadak ni adalah benda yang diwajibkan bagi orang yang nak keluar daripada Mekah. Jadi tuan-tuan nanti nak pergi Taif, kata labah pukul 10, tuan-tuan pukul 8, pukul 9 tu tawaf. Tu sat naik balik mai tak ada masalah. Kan? Cuma siapa yang tak tawaf wadak, dia teringat, dia tak patah balik, dia kena dam lah. Ada orang WhatsApp tanya soalan. Sila. Pakai skincare, lipstick boleh ke? Ini soalan yang bagus. Pakai lips balm, pakai lipstick, pakai sunblock dibenarkan kerana ini ialah perubatan kesihatan. Dia bukan untuk tujuan berhias. Benda tu tuan-tuan kena ingat, bukan tujuan untuk berhias. Kita pakai minyak wangi ni untuk apa? Nak bagi wangi, nak bagi cantik, nak bagi segak, nak berhias lah. Tapi kalau kita pakai lip balm, nak bagi lembut mulut, kering mulut, pakai lotion tu tak apa. Walaupun lotion tu ada pewangi. Sedap bau lotion hang? Dia lah lotion aku ni mahal. Lotion lemon, lotion honey dew. Kan? Nampak? Itu boleh. Kan? Kadang-kadang lip balm tu dia ada color. Dan lipstick ni pun sebenarnya untuk melembabkan bibir. Tak apa lah, boleh. Cuma kalau dia bersiap elok sangat, takut Arab tengok, amrah ke nak apa? Boleh lah, tapi berhati-hatilah. Saya setengah orang dia pergi selok macam tu, tunjuk tak boleh. Dia berdosa lah. Baru lepas buat umrah, kita terus buat dosa. Bukan dosa main-main tu, mendedahkan orang. Kita baliklah selamat ya. Kita balik. Takut satu lagi dia duduk suar gunting ni, tengok-tengok. Berdarah. Dia hilang sebelah telinga. Baliklah pergi. Hotel kita depan tu ya tuan-tuan. Dekat balik pergi gunting. Cuma dalam sementara tu tuan-tuan berhati-hatilah, jangan langgak pantang. Dia kalau yang rambut kita putih tu Ustaz, kita buang lapik tu. Rambut tu tak ada bagaimana apa? Dia aurat yang terputus sama macam aurat yang masih bersambung. So kita kena bungkui, tahu ada sampah ke apa. Kan? Boleh? Sila. Lepas kita lalu potong pok tu kan. Lepas kita lelaki dia mesti pakai ihram tu. Lepas dia tetap pergi dekat kawang tu, dekat kampung tu lah. Boleh tak? Habis dah? Habis dah sekarang tu. Saya nak buat tawaf sunat. Boleh. Bagus dia pergi buat tawaf sunat. Sekali dia tak nak ambil gambar ke apa. Tak apa. Ambil gambar tak ada masalah. Ambil gambar, bergambar tak ada masalah. Dia bergantung pada niat masing-masing. Bagi saya benda-benda yang bersifat peribadi ni bergantung pada niat masing-masing. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak tangkap gambar, berdiri depan Kaabah tangkap gambar pun tak ada masalah. Tak mencacatkan. Sebab kadang-kadang benda tu mungkin nak berkongsi kegembiraan, kesyukuran, nak bagi tahu kata kita alhamdulillah selamat selesai. Semua tak ada masalah. Kadang-kadang nak bagi motivasi kat kawan-kawan pun tak ada masalah. Tuan-tuan masa pergi tak cuma masa tuan-tuan duk buat umrah tu kalau boleh fokuslah dulu. Lepas daripada tu tuan-tuan mai buat tawaf sunat apa semua tu, tuan-tuan nak berselfie ke apa ke, tak ada masalah. Dan saya nasihatkan tuan-tuan pergi ada di kalangan ulama dia kata bila kita masuk Masjidil Haram, kita nak buat tawaf sunat ke nak buat salat sunat tahiyatul masjid, tawaf sunat lebih afdal. Tapi kalau kita tak larat, tak mau, kita buat tahiyatul. Dan di Masjidil Haram tak ada waktu haram salat. Bila-bila aja masuk kita boleh salat. Dan tuan-tuan, satu lagi nak ingatkan juga, bila tuan-tuan masuk Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, tuan-tuan akan berhadapan dengan semayang jenazah. Jadi tuan-tuan buat semua. Semayang wajib. Lepas tu berzikir. Bangkit semayang jenazah dulu.
Mayang jenazah dulu. Lepas tu baru semayang sunat ba'diyah. Yang tuan-tuan jangan terkejut. Tiap-tiap waktu ada mayang jenazah. Okey? Jadi kita habis semayang tu, kita bangkit. Kan? Kita bangkit semayang jenazah tu, tuan-tuan pun niat. Dia akan habaq. Tuan-tuan tak tahu lah, kadang-kadang disebut Arab kan. As-salatu alal mayyit. Kan? Dia akan sebutlah mayyit wa tifli, mayat laki, mayat budak, mayat wanita. Tak apa, tuan-tuan. Allahumma ghafir lahum ya. Allahu akbar, tuan mayang sunat jenazah. Lepas tu habis tu, tuan-tuan mayang pula ba'diyah. Jangan semayang ba'diyah tak mayang jenazah. Apa saja semayang 100,000. Mayang qabliyah tadi tuan-tuan tengok tuan-tuan start ni, semayang qabliyah 100,000. Lepas tu mayang fardu 100,000. Semayang jenazah 100,000. Semayang ba'diyah 100,000. Dua ada berapa? 400,000. Tuan-tuan dapat semayang 400,000 kali salat. Boleh? Saya pergi keluar balik, saya ada ceramah. Ya. Untuk lelaki kan cuma, lepas tu kan dia tak ada rambut kan. Lepas dia tu nak buat tawaf sunat tu, kena Tak. Tuan-tuan jangan keliru. Tawaf sunat hanya pusing 7 kali. Itu saja. Tak ada semayang sunat, tak ada amalan-amalan yang saya kata tadi, hanya tawaf umrah. Tawaf sunat ni tuan-tuan pi bismillah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, habis. Tak ada pi semayang sunat apa semua, tak ada sa'i sunat. Nah. Tawaf saja, sa'i sunat tak ada. Sa'i ni bila tuan-tuan nak buat umrah pula. Tak ada lah cukup tu. Tak ada dah tahallul tu. Cuma boleh dipahami juga soalan ni agak bagus. Bila tuan-tuan buat umrah, tuan-tuan gunting rambut cukup rapat. Lepas tu nanti tuan-tuan buat umrah pula. Tuan-tuan nak cukup apa? Tuan-tuan hanya lalukan saja. Ada jemaah saya buat, dia pergi cukup janggut. Haji tak? Tak haji lah. Dia kata rambut dah tak ada. Kan? Lalukan saja. Isyarat. Pasal masih lagi tak ada rambut. Ustaz, kalau dia cukup janggut tu kena dam tak? Kalau dia jahil, dimaafkanlah. Ada orang dia macam tadi kes, dia buat gunting dulu sikit kan. Ada kes saya bawa, dia dah habis tawaf sa'i apa semua, dia nak pergi tahallul. Dia kata lambat, dia duk main janggut, dia cabut dulu 2 helai. Dia dah okey dah bagus kan. Dia cabut dulu 3 helai. Saya kata yang ni tak boleh. Oleh kerana dia jahil, dimaafkanlah. Tapi kalau dia sengaja, dia kena dam, sekok kambing. Ada juga kes saya bawa, dia pakai seluar dalam, dia pakai ihram, dia pakai t-shirt. Bila sampai Qarnul Manazil, dia buang t-shirt, dia pakai kain ihram, dia lupa seluar dalam. Dia dah masuk ihram. Oleh kerana dia terlupa, dimaafkan. Kita bukanlah sikit-sikit nak dam, sikit-sikit nak dam. Kan? Ya. Kita duduk atas flight kan. Masuk waktu. Apa tu nak ambil ayat semayang kan. Macam orang perempuan apa tu. Kadang-kadang toilet penuh. Dia nak ambil ayat semayang atas flight tu. Bagus. Nanti saya ajak. Tuan-tuan tengok Okey. Saya pergi ke depan tunjuk kat tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan duduk naik flight kan. Okey, yang tak penuh toilet pun tak payah pergi lah, toilet sempit. Okey. Ni duduk atas kapal terbang Okey. Boleh. Tak apa, dia jatuh pun rendah ya. Okey, tuan-tuan buat tengok. Ni bagi orang perempuan. Sebelum pakai stokin, ambil wudu. Sekarang batal kan. Tuan-tuan pergi susah nak pergi ambil, tapi ambil ayat sembahyang. Kita
Pertama, tuan-tuan basuh anggota yang wajib. Kalau kita pergi ke toilet, mungkin kita boleh toilet kita boleh basuh muka kan. Basuh tangan. Sekarang ni pertama, tuan-tuan tak ada air, tuan-tuan tayamum. 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 Tayamum ni tuan-tuan tepuk debu. Tepuk di debu. Katalah ni tuan-tuan tepuk di debu di ni. Lepas tu tuan-tuan buat macam tu. Okey? Lepas ni cara yang pertama. Tuan-tuan tepuk, tuan-tuan buat macam tu. Lepas tu sapu muka. Sekali tepuk. Boleh? Sebab apa? Ketiadaan air. Tayamum ni air ada, kita tak boleh guna, sakit. Air tak ada. Air ada, tak boleh nak ambil dan sebagainya. Atas flat tak ada air. Okey. Kalau tuan-tuan, kaki pun tak payah ha? Tayamum tak payah. Okey? Tayamum tak payah. Dapat ha? Yang kedua tuan-tuan tepuk muka. Lepas tu tepuk pula tangan. Boleh? Ini dua cara lah. Satu yang kata tepuk ni, sekali tepuk dua ni, tuan-tuan tepuk muka, tu tepuk tangan kan. Lepas tu tuan-tuan boleh solat. Pasal apa tayamum? Tak ada air. In case kalau lah tuan-tuan orang perempuan di Masjidil Haram ke di mana-mana ke, tuan-tuan nak ambil ayat sembahyang, nak buka tudung tak boleh. Tuan-tuan hanya perlu tolak sikit dia. Yang ni bagi kena okey, bagi kena yang bahagian ni, bagi kena atas ni sikit. Umbun ni. Syarat kadar paling minimum untuk sah ialah berdasarkan hadis Nabi sapu sikit di bawah serban, dikena ujung ni, dan kemudian Nabi sapu atas serban. Jadi orang perempuan dia tak payah selak buang anak tudung apa semua, dia tolak sikit, dia bagi kena ujung ni cukup. Kaki dia sapu ya. Orang lelaki-lelaki nanti nak pergi ambil wudu apa semua ni atas airport, dia tak payah buang kasut. Yang pentingnya tuan-tuan semua payah kita kan, kita nak sembahyang, katalah kita ni kita nak pergi sembahyang di airport. Okey? Sembahyang di airport, kita pergi bilik air, kita ambil semua macam biasa. Tang kaki ni. Tang kaki ni kita ambil air, kita sapu kot kasut ya. Tak payah buang kasut, tak payah buang stokil. Dia panggil sapu atas khuf. Sapu dulu gitu. Bukan ambil air untuk basuh kasut tu pula. Bekas air tu sapu tu. Sebab orang kita ni dia sakan, dia boleh angkat kaki suar dalam sinki tu. Tengok jatuh tertumbus. Kan. Apa yang teruk sangat? Suar air sikit kan. Lagu tu ya. Habis. Lepas tu kita pi Allahu Akbar. Pacak ya tang mana-mana yang bersih apa semua tu. Dengan kasut-kasut tu. Dia tak kasut kotor, ambil kasut cium tengok ada tak najis. Ya, Nabi pun pernah sembahyang dengan pakai kasut. So praktikal fiqh ni. Di airport mana-mana kita ramai orang nak sembahyang tak celui. Kita tengok tang lantai tu bersih apa semua, kita solat. Jamak qasar habis. Kan kasut-kasut tu sekali. Melainkan kasut kita tu memang zahir nampak ada najis. Dia berdebu apa semua tu kotor bukan Ya Ustaz, saya Ustaz. Macam kita buatkan flight pakai tutup kan. Ambil syarat je lah. Dia tak payah, dia muka ya. Rambut tak gaduh. Itu yang kita akan ajak nanti kalau flag kita ni bertembung dengan waktu solat. Tayam. Kalau macam bawa ayat spray tu, kalau kita nak spray tu. Spray tu dia susah sikit lah, kita nak kena selok kan. Boleh jugalah, tapi kita nak kena buka. Tapi kalau kita ni atas sikit lah. Dia kena yang ni sikit. Tayamum tak kena selak. Tayamum kena selak. Tayamum kalau kita pakai yang ni kita kena selok lah. Dia tak boleh atas baju. Dia kena mana? Tu saya kata ambil yang pendapat tu. Yang pertama. Tepuk.
Ini ada dalam Sahih Bukhari. Nabi ajak sahabat. Lepas tu kita semayang duduk lah. Semayang duduk. Kita semayang duduk atas flight je lah. Ya, kalau Saudi ada tempat, ada surau. Kalau mas duduk. Kita duduk. Ha. Solat terus lah. Ya. Kalau bertembung semayang fardu. Tapi kalau tuan-tuan nak semayang sunat pun boleh duduk. Ha. Daripada kita tidur tengok TV saja, baik kita semayang sunat. Boleh? Ya, ya. Nanti tuan-tuan akan nampak banyak lagi yang pelik tapi benar. Okey. Dan saya tahu tuan-tuan sebahagiannya ni umrah kita habis kan? Kita pasal rakaman ni kita nak elokkan yang persoalan pengurusan ni, kita nak fokus pada ibadat. Sebab ramai duk ikut kita ni ibadat, kita duk sembang bab pengurusan ni. Kita takut depa. Habis ah? Okey, clear? Pasal saya nak pergi kepada technical. Okey. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.